mengangkatkan darjat, melapangkan dadanya, dan aman daripada gangguan jin dan manusia. Tidaklah seorang yang memandang orang yang membaca hizib ini melainkan akan menyukai, seronok tengok, Masya Allah, dan menyukai dan akan mengagungkan dan memuliakan. Barang siapa yang membaca hizib ini terkala masuk kaum yang keras, nescaya ia akan aman daripada keburukan dan tipu daya mereka. Barang siapa istiqamah membaca hizib ini pada malam dan siang hari, amalan ulama Hijaz pada ketika dulu mereka membaca selepas sembahyang asar. Tapi kalau kita tak dan, ikutlah kita nak baca bila. Ketika angin kencang atau bertambah dahsyat di laut, Masya Allah, naik bot, naik kapal terbang, nak pergi Mekah, nak pergi berjalan, pergi China ke pergi mana ke, sambil-sambil nak terbang kita baca. Jangan kita duk layan TV kat depan tu. Lalu dibacakan hizib ini, nescaya Allah Ta'ala akan hilangkan angin tersebut dengan izinnya. Dan barang siapa menaiki hizib ini kemudian digantung tu benda, nescaya ia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah, siapa dia bawa ayat, kita orang kata apa, tak payah nak panggil Tok Bomok, nak panggil Tok Imam ke Tok Bilal. Kita dah terima ijazah ni dan kita boleh buat sendiri ke anak cucu kita, kan? Asal lagi siapa nak minum, saya ni lah, kan? Jadi malam-malam cucu anak menjerit, bolehlah bagi minum. Mudah-mudahan, dan penyakit-penyakit yang lain kita buat. Mana tahu nak penerang hati pun tak ada masalah, kita buat juga, kan? Anak tak dapat 5 tahun 10 tahun kahwin, buat. Mana tahu tak ada bagi izin. Tapi kena tambah lagi lah. Kalau 10 tahun 5 tahun kahwin tak dapat anak, tambah lagi lah. Kita buat Hizbul Bahar ni, kita tambah lagi. Kata syekh kita ambil ilmuan dia. Pertama, kena cari daun letup. Yang kedua, daun meluk. Ketiga, peria katak. Yang keempat yang tak syok tu dengar daun tai babi. Nama dia bukan babi, daun tai babi. Lepas tu ditumbuk-tumbuk dan kita buat Hizbul Bahar. 3 hari 3 malam kita makan. Biiznillah Allah Ta'ala anugerahkan zuriat. Mana kita tahu? Itu cara dia, salah satu cara dia. InsyaAllah saya akan nak bagi petua, tapi ini bukan hadis. Sekali lagi dia kata, mana petua ni, nak genggam ni, nak lambai ni. Sekali saya nak bagi genggam, nak bagi lambai. Mana dia dapat ni? Petua, bukan hadis, kan? Sekali dia viral lagi. Okey, kita baca Fatihah kepada siapa ada ayat boleh letak, tak ada ayat pun tak apa. Nanti insya-Allah kita jumpa sekali lagi, kita buat, kan? Jadi kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, kita hadiahkan kepada Syekh Hasan Asyazili, dan kita hadiahkan kepada yang kita ambil ijazah ni lah, kan? Walaupun dia tak mati lagi, tapi sebagai tabaruk sahaja. Al-Fatihah. Okay, kita doa, kita angkat tangan dengan ramai-ramai. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan permintaan kita. Okey, Allahumma ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Ali ya Halim ya Alim, anta rabbi wa anuka hasbi, kana rabbi wa lana hasbu hasbi, kana ma tasha wa anta al-azizur rahim. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والذنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة القلوب. وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر. Jadi fasabbitna wansurna wasakhir hadzal bahr. Ini kita berhenti sekejap, kita doalah. Jadi saya dah terjemahkan Jawi dengan Arab. Jadi
pada kata hazal bahr ni. Kita doa nak apa nama penerang hati ke, Allah nak bagi kita dapat zuriat ke, ikutlah kita nak doa. Okey, kita berhenti start itu petua lah. Okey, kama كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت والبحر وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء جمعه بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الوارثين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الهدوء شاهت الهدوء شاهت الهدوء وعنت الهدوء للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما قاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا. Okey. Jadi kaf ha ya ain sad kita genggam. Kaf ha ya ain sad. Genggam kita niat, ya Allah, jangan jauh daripada sihir, santau. Dan kalau pencuri masuk rumah kita, biiznillah dia tak boleh keluar lah. Kalau dia keluar pun nampak lautan. Ini orang tua-tua dulu dah amal. Jadi kaf ha ya ain sad, genggam. Mana tahu kita duduk berhadapan dengan orang padang tu dia nala besar kita nak lari tak boleh, kita genggam. Kita dah amal ni 40 hari ke, dah jadi istiqamah dah. Jadi kaf ha ya ain sad. Jadi mula kita kunci dia. Kita kunci. Bila kita kunci dia tak boleh buat apa. Mana tahu naik mahkamah ke apa kan, nak bagi tu hakim tu ni kita buat macam ni, kunci sebagai ni kunci. Okey, kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Nama Allah ni. Jadi ha min ain sin qaf, ini buka balik.
sebagai lambai nak rezeki yang halal. Kita buka kedai ke apa, duk baca yang ni, tak payah nak panggil Pak Imam dah, Pak Bilal. Orang masjid kita buat sendiri. Jadi Hamin Ain Sin Qaf, lambai. Lambai. Mana tu buka pondok lama, buka tahfiz budak 5 orang. Tak ramai. Lambai lah. Lambai bagi ramai. Tapi kalau kita buka kedai makan tu, masaklah sedap sikit. Masak pun masin, masam lauk pun 2-3 hari kemarin, ikan pun ikan tak fresh, larilah orang. Itu salah satu cara kan. Ini duduk di kedai minimarket tu, sombong lah tu, dengan pelayan customer dia buat tak tahu. Jadi itu cuma kena ada cara dah lah. Macam kita pergi di pasar Siti Khadijah tu, habis nak beli apa, habis kita ni pun duit tak bawa, beli juga. Itu salah satu cara lah kita lambai. Okey, 5 ayat tu nak. والقرآن المجيد وقايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا والله أرحم الراحمين والله خير حافظا والله أرحم الراحمين والله خير حافظا والله أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah, kita telah mendengar seperti mana saya telah mendengar daripada saya membaca depan guru, dan tuan-tuan pula mendengar apa yang dibaca oleh saudara Nafis ni. Dan saya menerima amalan Hizbul Bahar ni, banyaklah guru-guru daripada orang-orang Arab, daripada ulama-ulama Arab, Mesir, Yaman, dan daripada anak-anak murid Syekh Yasin Fadani melalui anak murid Indonesia, dan begitu juga daripada anak murid Abuya Said Muhammad bin Said Alawi, dan daripada anak-anak murid Mekah, iaitu yang lama belajar di Mekah, dan begitu juga anak-anak murid yang lain. Dan sanad yang paling tinggi yang saya terima ni ialah daripada anak murid Syekh Abdullah Fahim. Beliau menerima sanad Hizbul Bahar ni daripada
daripada Said Muhammad Amin bin Arif bin Said Ahmad Ridwan. Maka saya pergi kaji, saya pergi teliti, maka sanad melalui anak murid Syekh Abdullah Fahim ni lebih tinggi daripada anak-anak murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani, daripada Mesir. Jadi dia ni lagi tinggi lagi. Ketika mana Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, pak saudara panjang, pak menakan pupu tu, Syekh Wan Ahmad ataupun digelar Tok Faridah, ataupun digelar Tok Tasir Amani, ataupun digelar Tok Wangah. Pasal apa dipanggil Tok Wangah? Sebab dia perongoi, cengih, dia macam Pak Daeng juga. Tanya salah, tak tanya pun salah. Syekh Wan Ahmad ni alim, serba ilmu. Pernah belajar sampai di Palestin dalam bab pertukangan emas pun dia belajar. Beliau pernah, orang kata apa, bawa Tok Kenali di Mesir, di Azhar, berhujah dengan orang-orang Arab, ulama-ulama Mesir pada ketika itu. Dan ketika umur 25 tahun, Syekh Abdullah Fahim dia bawa oleh guru dia Syekh Wan Ahmad ataupun Tok Wangah bertemu dengan Syekh Said Muhammad bin Amin Al-Arif Billah untuk menerima sanad Izul Bahar ni. Dan satu lagi yang sanad yang saya terima paling tinggi ialah Dalailul Khairat melalui anak murid Syekh Abdullah Fahim ni. InsyaAllah nanti dalam lepas raya ni ataupun tahun ni juga, bulan 6, 7 ni, saya telah siapkan sebuah kitab Dalailul Khairat, diterjemahkan dalam bahasa Rumi. Arab tu Dalailul Khairat, tapi Rumi terjemah Melayu. InsyaAllah akan buat perijazahan kubra, seperti mana saya telah membuat panggil Tok Guru pada bulan 10 baru ni. Lepas boleh buka saya panggil. Saya pun suspend juga lah masa tu. Baru buka tu dia ramai, penuh di pondok. Saya di situ saya pegang 3 sekolah. Dulu Sekolah Agama Rakyat, saya jadi pengetua. Lepas tu saya buat MOU dengan kementerian, jadi SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Lepas tu saya buka tahfiz sebelah tu, dan saya buka sebuah pondok lagi, tanah orang bagi. Jadi semua dalam tu lah kita. Tapi kawan-kawan lah bantu, ramai ustaz-ustaz, anak-anak murid dulu duk bantu balik lah. Jadi kami buat penuh dekat 300-400 orang. Dia tak boleh masuk ramai, tapi penuh lah. Kita pun duk tengok polis duk masuk, keluar masuk je. Alhamdulillah tak ada apa. Okey. Dan tak ada apa nama orang panggil COVID. Tak ada, orang kata kalau setelah COVID tak ada jangkit. Alhamdulillah dia ramai. Dan insya-Allah, dan yang mana saya terima ijazah tarikat, ijazah Hizbul Bahar yang paling tinggi sanad dia. Dan insya-Allah pada tahun ni juga siap kitab tu, kita akan buat besar-besaran, akan panggil lebih kurang, kita nak target ke 800 orang, ke 1000 orang, lebih kurang 500 ke atas lah. Tapi mungkin tak buat di tempat saya, buat di tempat hotel ataupun sebagainya, untuk mengadualkan ijazah kubra Dalailul Khairat. Dan guru-guru daripada Fatani, daripada Kelantan, daripada Terengganu. Ada seorang Terengganu saya jumpa dia, anak kepada Said Akil bin Said Tok Kupaluh, dan dia ada kitab Dalailul Khairat yang lama daripada Tok Kupaluh. InsyaAllah kita akan panggil. Kalau tuan-tuan tahu ada perijazahan tu melalui WhatsApp ke, melalui Facebook ke, insyaAllah boleh mai. Kita nak terima 10 orang Tok Guru. Mungkin tuan-tuan hari ni pernah terima Zubahan dengan orang lain, dan terima malam ni terima saya pula. Banyakkan sanad, banyakkan ambilan. Satu, nak kumpul sanad. Satu, tabaruk. Ni saya dah ambil dengan Tok Guru ni, nak ambil buat apa lagi? Itu cara pengumpulan sanad. Nak dapat seorang musnid, seorang pengumpul sanad, pengumpul pahala, dia mesti ambil berapa banyak. Mungkin ambil tabaruk keberkatan, dan dia nak pengumpul sanad, nak dapat pahala. Tak ada masalah. Mungkin pernah terima hari ni, mungkin akan datang Syekh mana mai bagi ijazah, kita terima juga. Kita buat satu catatan, kita dokumenkan, kita bukukan yang kita pernah terima sanad. Bukan setakat Hizbul Bahar,
dalam khairat dan sebagainya. Okey, bukan setakat yang nama-nama tersebut, dan banyaklah nama-nama yang ulama-ulama, tok-tok syekh yang saya jumpa, yang saya menerima sanad dan ijazah daripada mereka. Dan lebih kurang 100 lah. Dan muka surat ni 52 ini, siapa ada beli kitab ni saya akan tanda tangan sebagai sanad dan ijazah serta cop sekali. Dan ini makam Syekh Hasan Asyazli di Mesir, iaitu di sempadan Sudan, di Humairah. Nak sampai situ naik kereta api 10 malam, 10 pagi esok sampai di Aswan. Dia punya pekan, dia punya negeri sepadan dengan Sudan. Cakap Arab situ, Arab Ami, luar biasa. Kalau pelajar-pelajar kita di Azhar boleh faham cakap Ami, cakap orang Arab Mesir, tapi kat sana tu kadang-kadang tak faham. Dia lagi dia punya macam kita lah, cakap Kelantan, cakap Ulu kan tak faham. Jadi di kawasan dia, daripada Aswan tu hendak ke Humairah ni, tempat makam Syekh Hasan Asyazli ni, berziarah makam dia. Banyak ulama menziarah. Seorang dia seorang sultan awliya, seorang wali kutub di zaman dia. Melalui padang pasir 3-4 jam baru sampai ke pekan. Jadi kalau nak terkencing, nak terberak tu, nak buang air besar tu, kena sabarlah. Itu saya dalam perjalanan nak balik, ya Allah, nak terkutil. Ibarat apa nama RM Tompe cakap, nak terkutil, nak terkencing dah. Kata, ya Allah, bilalah bas ni, van ni nak berhenti. Dah berhenti juga. Sebab padang pasir tu embut, tutup jalan, bas tersangkut. Lega rasanya. Jadi boleh buang air. Jadi mana tahu tuan-tuan nak ziarah makam wali di Mesir akan datang, dibawa oleh pelajar-pelajar, insya-Allah. Okey, justru itu kita nak habiskan. Saya menerima ijazah yang banyak daripada syekh-syekh ni. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jawab, saya terima. Sebelum tu saya nak baca satu macam karang susunan lah. Hizbul Bahar, amalan para wali, penyusunnya Imam kami Abu Hasan Asyazli. Semoga ke atas beliau dan aulia turut yang lain turut dirahmati. Turut dirahmati. Turut di mana? Jalan. Beramal sebelum badan disergah mati. Jangan ditanya apa yang aku dapat nanti. Beramallah, pahala itu pasti. Ternyata izin ini punya faedahnya tersendiri. Kata Imam Athaillah, siapa yang tiada wirid baginya bagaikan kera tak terperi. Sudahlah amalan sekadar jagung, mudah digigit patah gigi. Ini kan pula malas beramal lagi. Aku pun tak tahu nak cakap apa lagi. Jadi insya-Allah sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada tersalah dan tersilap, minta ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah SWT beri rahmat dan maghfirah kepada kita. Amin. Kita tutup dengan tasbih dan suratul Wa'as.